Assalamualaikum dan selamat datang semua ke Unit Kerjaya dan Kaunseling UiTM Cawangan Johor. Jom kenali kaunselor anda di kampus Seramat. Kenali pula kaunselor anda di kampus Pasir Gudang. Unit Kerjaya dan Kaunseling Kampus Seramat terletak di bangunan Seri Bendahara Aras 2 dan berhadapan dengan Pejabat Amhal Ehwal Pelajar. Unit Kerjaya dan Kaunseling Kampus Pasir Gudang pula terletak di Aras 2 bangunan Budi Siswa. Waktu untuk berurusan di pejabat adalah dari jam 8 pagi sehingga 5 petang bagi hari Ahad hingga Rabu dan bagi hari Khamis pula dari jam 8 pagi sehingga 3.30 petang. Unit Kerjaya dan Kaunseling UiTM Cawangan Johor ditubuhkan untuk menyediakan perkhidmatan kaunseling dan kerjaya kepada pelajar dan staf sejajar dengan hasrat UiTM bagi melahirkan graduan yang berketerampilan, berdaya saing dan menepati kehendak industri dan majikan. Unit Kerjaya dan Kaunseling terdiri daripada 3 unit iaitu Unit Kerjaya, Unit Kaunseling dan Unit Psikologi. Berikut adalah merupakan objektif perkhidmatan Unit Kerjaya dan Kaunseling. Jangan lupa untuk mengikuti media sosial Unit Kerjaya dan Kaunseling bagi UiTM Cawangan Johor Kampus Seramat dan Kampus Pasir Gudang untuk mengetahui info-info terkini mengenai program yang akan dijalankan serta perkongsian mengenai kesihatan mental, tips kerjaya dan banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, saya mengucapkan selamat datang kepada para pelajar sekalian ke UiTM Cawangan Johor. Tahniah dan syabas diucapkan kepada para pelajar kerana telah berjaya menyambung pengajian di UiTM dalam bidang kursus masing-masing. Meskipun di mana sahaja anda berada, saya mendoakan semoga anda sekalian bersemangat untuk meneruskan pengajian bagi semester ini. Saya Cik Wan Nur Adila binti Wan Muhammad Zain, Pegawai Psikologi Kanan UiTM Cawangan Johor Kampus Segamat.
Pada slot bersama unit kerjaya dan kaunseling kali ini, saya mengambil peluang untuk berkongsi mengenai self-care, kaedah mengurus tekanan dan emosi. Kita maklum bahawa peringkat universiti boleh menjadi sangat mencabar bagi para pelajar sekiranya tidak dapat menangani tekanan dengan baik. Terdapat pelbagai faktor yang menyumbang kepada masalah tekanan universiti. Antaranya ialah isu akademik, hubungan sosial, masalah kewangan, persaingan dan banyak lagi. Kebiasaannya, tahap stres dan tekanan yang dialami akan meningkat lebih-lebih lagi apabila menjelang tiba musim peperiksaan dan juga semasa sesi penilaian tugasan. Kita sedar bahawa jika tekanan ini tidak diurus dengan baik, ia boleh mendorong kepada perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Sebagai contoh, tekanan perasaan, serangan panik, kebimbangan melampau dan juga masalah berkaitan kesihatan mental. Justru, di sini saya akan kongsikan beberapa tips untuk penjagaan diri ataupun self-care yang mudah yang mana boleh membantu para pelajar mengurus emosi dan juga tekanan dengan lebih baik. Yang pertama ialah get a good sleep. Pastikan para pelajar mempunyai rutin tidur dan rehat yang betul untuk memastikan kesihatan mental terjaga dan boleh mengurus stres dengan baik. Tidur merupakan cara terbaik untuk merehatkan fizikal dan mental selepas melakukan tugasan ataupun ulang kaji yang berat setiap hari. Kita maklum menjelang musim peperiksaan dan juga penghantaran tugasan ataupun assignment ini, ramai yang tidak mendapatkan tidur yang cukup kerana terlalu sibuk untuk mengulang kaji dan menyiapkan tugasan. Justru, cuba latih diri untuk mendapatkan tidur yang cukup. Saranan pakar, jika untuk orang dewasa, kebiasaannya sekurang-kurangnya memerlukan 7 jam waktu tidur. Nampak macam mustahil, tapi apabila menjadi rutin, ia boleh membantu kita untuk lebih fokus dalam melakukan tugasan ataupun hadir ke kelas. Yang kedua adalah deep breathing. Deep breathing ialah salah satu teknik di mana kita memberi perhatian yang sepenuhnya terhadap pernafasan kita. Deep breathing membolehkan anda berasa tenang supaya boleh menyelesaikan masalah dengan rasional. Selain itu, ia juga dapat menjadikan minda dan tubuh badan kita kembali dalam keadaan rehat dan kita boleh fokus semula dengan tugasan ataupun aktiviti yang dilakukan. Salah satu contoh deep breathing ialah triangle breathing, iaitu ratio 4:4:4, iaitu 4 saat untuk inhale, tarik nafas, 4 saat untuk holding, tahan nafas dan 4 saat untuk exhaling, lepaskan nafas. Teknik ini boleh diaplikasikan semasa anda berhadapan dengan keresahan ataupun tekanan. Teknik ini juga boleh diulangi sehinggalah anda berasa lebih rileks dan tenang. Dengan latihan konsisten, anda juga boleh menukar rasio pernafasan ini kepada rasio 4:7:8 ataupun rasio 4:8:8. Longer breath retention boleh membantu diri untuk lebih rileks. Malah, kajian juga menunjukkan bahawa teknik deep breathing yang betul dan konsisten boleh membantu dalam mengurangkan keresahan dan juga tekanan yang ringan. Yang ketiga adalah eat well and eat healthy. Jangan lupa makan dengan teratur, elakkan sikit makan, ambil sarapan sebelum menghadiri kuliah dan lebih-lebih lagi menjelang peperiksaan. Cuba untuk kurangkan pengambilan kafein dan banyakkan makan makanan yang sihat bagi membantu mendapatkan tenaga untuk mengulang kaji. Contohnya, banyakkan makan sayuran, protein dan cuba untuk kurangkan gula dan makanan yang diproses. Makan makanan yang sihat boleh membantu badan anda merembeskan serotonin, iaitu hormon penenang, dan mengurangkan kortisol dan adrenalin, iaitu hormon tekanan. Yang keempat ialah senaman. Cari masa untuk melakukan senaman ringan setiap hari. Senaman dapat menjadikan badan kita lebih sihat dan membantu menghasilkan mood yang baik. Apabila kita bersenam, badan akan menghasilkan hormon gembira yang mana ianya penting untuk diri kita. Terdapat pelbagai jenis senaman ringan yang pelajar boleh lakukan mengikut keupayaan masing-masing. Tidak perlu melakukan aktiviti berat, memadai dengan aktiviti regangan, jogging atau berjalan. Jika berasa serabut dan stres semasa mengulang kaji, berehatlah sebentar dan lakukan senaman ringan. Kelima ialah manage your time well. Pengurusan masa yang baik dapat membantu kita untuk menjadi lebih sistematik. Senaraikan tugasan harian, apa yang perlu dilakukan dan tentukan keutamaan anda. Semak jadual kuliah, semak jadual penghantaran tugasan agar anda tidak ketinggalan kelas-kelas kuliah dan terlepas tarikh akhir menghantar tugasan. Jika menjelang musim peperiksaan, ketahui jadual peperiksaan anda bagi membantu anda menyusun jadual ulang kaji. Jangan lupa juga untuk take a break atau berehat sebentar apabila penat. Dengan take a break, ia boleh mengurangkan kita mendapat stres yang melampau.
Ini dapat membantu diri kita untuk recharge semula energi dan juga motivasi. Anda boleh lakukan aktiviti atau hobi digemari semasa waktu anda rehat agar kehidupan lebih seimbang dan sentiasa bertenaga. Tidak salah untuk rehat seketika daripada melakukan aktiviti yang memenatkan. Ini kerana fisiologi badan manusia memang memerlukan rehat yang cukup. Yang keenam, maintain connection with other people. Jalinkan hubungan yang baik dengan orang sekeliling, termasuklah ibu bapa, pensyarah, rakan sebaya dan ahli keluarga. Kekal berhubung dengan mereka. Perhubungan umpama safety net waktu tertekan. Berkongsi rasa iaitu feeling, berkongsi beban dan keresahan yang anda alami dengan orang yang dipercayai boleh membantu anda untuk validate emosi anda dengan orang lain. Akhir sekali, setiap individu yang beragama mempunyai sistem kepercayaan masing-masing. Justru jagalah hubungan dengan Tuhan di samping berdoa semoga dipermudahkan urusan kita setiap hari. Secara keseluruhannya, self-care amat penting dalam membantu kita mengurus emosi dan tekanan di samping memantapkan kesihatan mental. Usah bandingkan diri dengan orang lain. Setiap manusia ni adalah unik dan berbeza. Membandingkan diri dengan orang lain hanya akan membuatkan diri kita jadi lebih stres. Belajar untuk bersyukur dan menerima kelebihan yang ada pada diri sendiri. Usah meletakkan expectation ataupun jangkaan yang terlalu tinggi terhadap diri sendiri. Draw your own line. Kenal pasti limitasi diri. It's okay if things not done as what we expected, asalkan kita telah cuba dan usaha sedaya upaya untuk lakukan yang terbaik. Dan paling penting, jaga diri. Dapatkan self-care yang cukup untuk urus emosi dan tekanan anda. Sekiranya para pelajar memerlukan bantuan perkhidmatan kaunseling atau psikologi, sila hubungi talian yang dipaparkan seperti mana dalam poster telecounseling. Selain itu, untuk maklumat lanjut, boleh follow Instagram UKKUITM Segamat dan Instagram UKKUITM PG bagi mendapatkan maklumat-maklumat terkini daripada kaunselor di kampus masing-masing. Itu sahaja daripada saya kali ini. Semoga perkongsian ini dapat dimanfaatkan oleh semua. Love yourself. Sekian, terima kasih. Bagi slot yang terakhir iaitu saingan kesihatan mental pelajar UiTM Kampus Segamat, para pelajar diminta untuk scan QR code yang tertera di skrin dan menjawab semua soalan dalam soal selidik Google Form yang diberikan. Saringan ini mengambil masa lebih kurang 15 hingga 20 minit untuk diselesaikan. Diharap para pelajar sekalian dapat memberikan kerjasama dengan menjawab soal selidik ini. Atas kerjasama yang diberikan didahului dengan ucapan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rakan-rakan daripada staf, pegawai yang menjayakan UMDS, pada majlis perwakilan pelajar, daripada pembantu mahasiswa dan juga semua pelajar-pelajar semester 1. Pada hari ini, saya ingin ambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada semua pelajar semester 1 yang telah berjaya memasuki UiTM Cawangan Johor. Okey, tepukan untuk diri sendiri. Dekat tempat lain pun ada tepuk juga. Dekat dalam dewan ada tepuk kan. Okey, tahniah kepada anda. Sebab ramai lagi rakan-rakan anda yang lain ber-14 nak masuk ke UiTM. Dan anda adalah golongan-golongan yang istimewa dan golongan-golongan yang amat kami sanjungi, hargai dan sebagainya. Jadi, hargailah peluang apabila anda dapat belajar di Universiti Pertuahan. Ini baru pengenalan. Kadang-kadang orang dengar, kadang ada peribahasa, ada perumpamaan kata kat Malaysia ni ada 2 saja universiti. Tahu tak apa universiti? Ada 2 je universiti kat Malaysia. Selalu orang buat perumpamaan ni. UiTM dan lain-lain. Betul tak? Bagi tepukan untuk mahasiswa UiTM. Okay. Saya juga nak bagi anda berjaga tentang ni kan. Sebab taklimat kurikulum ni amat penting. Anda klik mata saja anda dah hilang maklumat kan. Nampak saya bergurau. Tetapi nanti anda akan tahu. Sebab jika anda salah pilih kurikulum, anda akan datang merayu-rayu ke pejabat unit kurikulum, mohon tukar kurikulum dan sebagainya. Dan biasanya kami tak akan layan. Dan untuk pendaftaran kurikulum, perlu saya ingatkan akan dibuat, akan diuruskan oleh unit kurikulum. Dan masa pendaftaran kita, nanti sekejap lagi saya akan beritahu bila dan di mana.
Okey, sebelum saya pergi lebih jauh, ini saya tunjukkan adalah carta organisasi unit core curriculum. Okey, unit curriculum diketuai oleh Timbalan Direktor Hal Ehwal Pelajar. Seterusnya, saya sebagai penolong pendaftar kanan core curriculum dibantu oleh pegawai eksekutif kanan core curriculum. Jadi jatuh-jatuh handphone. Okey, dibantu oleh 3 orang kerani dan seorang pembantu operasi. Dan untuk maklumat, seperti saya tegaskan, selalu saya tegaskan, kurikulum ni seperti iceberg. Kalau anda tengok, anda kaji iceberg, di bahagian atas tu nampak kecil, tapi di bawah tu amat besar. Kami punya jurulatih hampir seramai 90 orang jurulatih dan 120 kelas kurikulum. Dan untuk maklumat anda, di UiTM saja ada 174 kurikulum ditawarkan. Dan di UiTM Cawangan Johor, kita menawarkan cuma hampir 70 saja kelas kurikulum. Bukan semua kurikulum ada di sini. Kan? Sebab kita menawarkan kurikulum berdasarkan pada kapasiti, pada infrastruktur dan lain-lain. Okey. Okey, kurikulum di UiTM adalah berdasarkan kepada peraturan akademik. Sebab anda perlu ingat, kurikulum adalah sebahagian daripada akademik. Okey, anda gagal kurikulum, anda akan gagal untuk mendapat anda punya diploma ataupun ijazah. Okey, kurikulum UiTM juga berdasarkan buku panduan akademik kurikulum Universiti Teknologi Barat. Okey, seperti saya kata tadi, definisi kurikulum adalah khusus universiti yang dijalankan untuk memupuk kemahiran insaniah pelajar seperti yang telah ditetapkan oleh universiti bagi memenuhi salah satu syarat penganugerahan diploma atau ijazah sarjana muda. Okey. Jadi saya haraplah siapa yang nak kena pakai lipstick tu, tolonglah jangan pakai lipstick kat sini. Okay. Walaupun berada di kelas lain saya nampak, bukan kelas ni, kelas lain. Kan? Sebab seperti saya kata tadi, anda blip saja mata anda saja, anda akan tertinggal banyak hal ehwal maklumat tentang kurikulum. Kan? Anda gagal kurikulum, saya ingat sekali lagi, anda gagal kurikulum, anda akan gagal mendapat diploma atau ijazah sarjana muda anda. Perkara ini berlaku pada berapa orang pelajar, ramai juga pelajar yang tidak mengambil berat tentang kurikulum. Dan apa yang perlu anda faham, kurikulum ni bukan sebagai persatuan atau kelab. Kurikulum ni adalah kurikulum berkredit. Itu sama macam akademik. Anda gagal, 3 kali gagal, anda akan dibuang daripada UiTM. Saya perlu tegaskan kepada anda, kalau anda gagal kurikulum sebanyak 3 kali berturut, anda akan dibuang daripada UiTM. Sayang. Sebab kurikulum ni sepatutnya membantu anda, menjadikan anda lebih baik dan sebagainya. Tapi jangan kerana kurikulum anda dibuang. Sebab sifat tak ambil peduli. Ingat, kurikulum di UiTM bukan macam kurikulum di sekolah. Faham Okey, saya pada petang ni saya beri penekanan pada 9 perkara utama. Saya harap anda fokus dan faham. Sebab nanti kalau anda salah pilih kurikulum, saya ingatkan sekali, salah pilih kurikulum, saya tak boleh nak bantu anda. Okey, perkara pertama. Kurikulum ni adalah kurikulum berkredit di mana melibatkan pelajar semester 1, 2 dan 3. Siap satu semester 1 jam kredit. Keseluruhan ada 3 jam kredit. Kecuali pelajar diploma sains komputer yang mengambil kurikulum di semester 4. Di semester 3 mereka tak ambil kurikulum. Okay, ini untuk pelajar diploma sains komputer, mereka mengambil kurikulum semester 1, 2 dan 4. Okay, perkara kedua yang saya ingin beri penekanan adalah seperti berikut. Itu kurikulum ini melibatkan kemahiran insaniah. Sebab apa UiTM mengadakan kurikulum? Kan? Okay. Ia adalah sebagai satu medium ataupun satu cara untuk meningkatkan komunikasi, pemikiran kreatif dan kemahiran menyelesaikan masalah, kerja berpasukan, pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat, keusahawanan, moral dan etika profesional dan kepimpinan. Maksudnya kurikulum ini cuba menyuntik satu semangat positif dalam diri pelajar selain daripada akademik. Kan? Satu medium yang lain daripada akademik. Okey, dalam kurikulum kita ada 8 teras utama. Saya ni secara global, secara terus dulu. Nanti saya akan skop kepada kurikulum pelajar semester 1. Okey, 8 teras utama adalah pertama kepimpinan, kedua kesukarelawanan, kedua daya usaha dan inovasi, keusahawanan, khidmat komuniti,
kesenian dan kebudayaan, pengucapan awam dan sukan. Okey, lihat di sini paparan di hadapan. Okey, anda perlu faham perkara-perkara ini. Nanti juga anda boleh scan buku panduan kurikulum jika anda tertinggal maklumat tentang perkara ini. Kalau ambil gambar pun silakan. Okey, ini adalah kurikulum, plan pengajian kurikulum anda. Okey, plan pengajian kurikulum anda. Di mana? Di semester 1, apa core yang anda perlu ambil? Apa core yang perlu ambil? Okey, lepas ni saya akan tekan-tekan lagi. Yang pertama, kepimpinan. Di bawah teras kepimpinan, kita ada kurikulum badan beruniform. Okey, kurikulum badan beruniform ni melibatkan kesatiaan negara, kesatiaan kembara dan juga komander kesatiaan. Komander kesatiaan, dia ada special untuk dia. Okey, ini secara umum dulu. Nanti saya akan jelaskan lagi. Yang kedua, kita ada khusus-khusus yang berkaitan. Nanti di semester 2, 3 dan 4, kerohanian, usahawanan dan sebagainya. Tetapi, nak memudah pemahaman anda, kalau anda nak pergi core lain selain daripada beruniform, anda perlu habiskan Kesatria Negara 1 ataupun anda perlu join kurikulum Kesatria Negara. Dan pelajar yang menyertai kurikulum beruniform yang lain, contohnya pertahanan awam, bulan sabit merah, siswa bomba bantuan dan suksis, anda perlu meneruskan kurikulum sehingga ke semester 3 ataupun ke semester 5 jika hendakkan pentaulihan. Okey, anda perlu faham, pertama ingatan mesra saya untuk pelajar yang memohon untuk masuki kos suksis. Okey, yang mohon untuk masuki kos suksis, jika anda gagal dalam permohonan anda untuk masuki kos suksis, kami akan masukkan anda ke mana-mana kurikulum yang kosong saja. Itu untuk pelajar ijazah sarjana muda saja. Okey, kos suksis cuma untuk pelajar ijazah sarjana muda saja. Lepas ni saya akan terangkan lebih lanjut. Okey, kita juga ada kurikulum untuk daya usaha dan inovasi, iaitu brass band. Okey, ini lebih jelas supaya anda lebih faham. Core apa yang anda perlu pilih? Core apa yang anda perlu pilih? Anda tengok, anda faham kan? Sebab pada hari Rabu depan, 12 hari bulan, lepas ni 12 hari bulan, anda semua akan berkumpul di Padang Kawat setelah selesai solat asar, akan berkumpul di Padang Kawat, yang kita akan membuat pembahagian kurikulum anda secara terus. Secara terus. Bagi pelajar diploma ataupun ijazah sarjana muda. Kecuali bagi mereka yang telah memohon kos suksis yang taklimat diadakan semalam. Untuk maklumat anda, kos suksis cuma memerlukan 35 orang saja. Jika ada siapa-siapa yang gagal dalam permohonan untuk kos suksis, saya akan letakkan anda di mana-mana kos yang kosong saja. Sebab hari Rabu ni kita dah buat pemilihan. Siapa cepat, dia dapat. Macam itulah. Sebab setiap kurikulum ni ada kuarta-kuarta yang tersendiri. Okey, saya pergi satu persatu. Kesatria Negara 1. Okey, ditawarkan untuk pelajar diploma dan ijazah. Pertahanan awam ditawarkan cuma untuk pelajar diploma saja. Kesatria Kembara tahap 1 ditawarkan pada program diploma dan ijazah sarjana muda. Brass band ditawarkan pada pelajar diploma dan ijazah sarjana muda. Bulan sabit merah ditawarkan kepada pelajar diploma dan ijazah sarjana muda. Siswa bomba bantuan ditawarkan kepada pelajar diploma dan ijazah sarjana muda. Dan sukarelawan polis, siswa-siswi sukses cuma ditawarkan pada pelajar ijazah sarjana muda saja. Dan setiap core ni ada kuarta-kuarta ni. Nanti pada hari Rabu depan di Padang Kawat, kami akan panggil saja siapa berminat untuk masuk core APM. Siapa cepat, dia dapat. Biasa core APM, bomba ni memang laris lah. Siapa cepat, dia dapat. Kami tak akan
pelajar yang tergagap-gagap, sekejap saya nak masuk DSM, sekejap saya nak masuk brass band, tak ada. Sebab kita dah bagi anda berfikir untuk seminggu core apa yang anda hendak pilih. Dan pastikan anda pilih core yang betul-betul yang anda rasa bersesuaian dengan diri anda. Dan bagi pelajar yang memilih kos polis SUSIS tadi, anda jika anda dah misi borang untuk pergi ke SUSIS, anda tak perlu datang dah hari Rabu. Tetapi ingat, jika anda gagal dalam pemilihan SUSIS, kami akan letakkan anda di mana-mana saja core yang kosong. Saya harap anda faham. Kan? Okey, tentang tu, saya harap semua faham. Okey, core asas pembangunan insan. Semalam anda dah buat ujian asas pembangunan insan, betul? Okey, asas pembangunan insan ni adalah core yang ditawarkan kepada pelajar-pelajar, bukan ditawarkan, dipaksa. Dipaksa kepada pelajar-pelajar yang gagal ujian semalam. Asas pembangunan insan. Baca Al-Fatihah tak tahu, kan? Baca tahiyat tak tahu. Anda akan dialu-alukan untuk menyertai, bukan dialu-alukan, paksa rela untuk menyertai core asas pembangunan insan. Maksudnya anda tak boleh pilih lain-lain core dah. Anda kena masuk core tu saja. Kan? Okey. Lepas ni saya akan cerita tentang plan perjalanan untuk core asas pembangunan insan. Siapa-siapa yang rasa dah gagal tu, siap-siap lah. Kan? Tak payahlah sibuk-sibuk nak minta Kesatria Negara dan sebagainya. Kan? Okey. Okey, ni contoh core Kesatria Negara tahap 1. Okey, Kesatria Negara adalah kurikulum utama di UiTM. Kan? Kurikulum utama di UiTM. Latihannya banyak pada latihan bercorak fizikal, kawat kaki, lari, dan juga latihan menerapkan patriotisme, kan? Menerapkan kerohanian ke dalam diri anda. Dia merangkumi semuanya. Kan? Okey. Jadi saya bagi gambaran terlebih dahulu. Core IPM, saya rasa ramai yang tahu. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Kan? Core ni pun antara core yang agak laris. Kan? Kalau lambat mohon, penuh dah. Tak ramai, kita buka kuartal 120 orang je. Kan? Siapa lewat, masuklah core yang lain. Okey, Kesatria Kembara tahap 1. Kesatria Kembara ni hampir sama dengan Kesatria. Kan? Cuma dia lebih kepada rekreasi. Dan ingatan mesra untuk saya. Bukan semua orang boleh masuk core Kesatria Kembara. Sebab ramai yang akan mohon core Kesatria Negara nanti pada hari Rabu. Kita tak boleh buka banyak-banyak. Kan? Kemudian fasiliti tak boleh menampung pelajar yang ramai. Jadi, siapa yang terpilih, siapa yang nak masuk core Kesatria Negara nanti, kita ada sikit ujian fizikal untuk anda. Nak pastikan anda ni layak ke tak masuk Kesatria Kembara. Kan? Sebab kita tak ada, bila anda masuk core tu nanti, berjemur tak boleh, nak berlari tak boleh, nak manjat tak boleh. Duduk atas tu, kat flying fox tu dah gigil lah kan. Habis. Ramai yang kata bias pula dah. Bagus. Jadi anda boleh mencuba nanti. InsyaAllah. Siapa cepat dia dapat. Kan? Ni brass band. Antara core yang betul-betul diminati ramai. Siapa yang ada jiwa muzik, jiwa seni, digalakkan untuk masuk core ni. Sebab anda akan diajar untuk menggunakan instrumen dalam brass band. Daripada zero to hero. Kan? Daripada tak tahu tiup flute tu boleh tiup flute. Daripada tak tahu tiup bagpipe boleh tiup bagpipe. Macam tu. Kita maksudnya kita ajar daripada basic. Tetapi kita amat menggalakkan bagi pelajar yang punya basic di zaman persekolahan. Kalau boleh kita nak beri keutamaan. Pada yang pernah bermain di sekolah dulu, kan? Yang pernah perform di sekolah, kita menggalakkan. Sebab ia akan memudahkan lagi pengajaran dan pembelajaran anda. Okey, brass band. Brass band di UiTM Johor ni memang popular. Kan? Okey, PSMM, Bulan Sabit Merah Malaysia. Kan? Ini pun antara core yang amat glamour. Bila kami panggil saja Bulan Sabit Merah Malaysia, berlari, berebut-rebut. Kan? Siapa kami akan pilih juga kan. Okey. Belajar CPR. Ada yang kata belajar CPR. Betul. Banyak pelajaran yang boleh diterima dalam core BSM. Okey, seterusnya siswa bomba bantuan tahap 1. Juga core yang glamour.
yang ramai nak mohon masuk. Kan? Sebab kau ni glamour, sebab kau ni sebenarnya dia beri impak kepada alam pekerjaan. Sebab kadang-kadang ada setengah majikan sekali dia nak cari staff dia yang ada berkebolehan tentang ilmu-ilmu kebombaan ni. Kan? Tuan-tuan kalau pejabat dia terbakar, dia tahulah nak pada mati kan. Contohnya lah. Kan? Dia tahu nak berkumpul kat mana dan sebagainya. Sekarang ni kebolehan macam tu yang dicari oleh majikan. Kan? Yang sesuatu yang lain daripada yang lain. Okey, ni adalah sukarelawan polis siswa-siswi. Okey, khas untuk pelajar degree saja. Dan kuotanya adalah cuma 35 orang saja sebab mungkin disebabkan bajet dan sebagainya. Tahun ni dikuatakan 35 orang saja yang layak masuk. Dan saya harap sebarang pelajar ijazah sarjana muda yang berminat mungkin dalam isi borang yang disediakan dan sebagainya. Tetapi perlu saya tegaskan selagi saya perlu ingatkan sekali lagi, jika gagal dalam pemilihan atau temuduga konstitusi, anda tak boleh pilih laku apa yang anda. Kami cuma boleh bagi anda kok yang kosong saja. Kan? Jadi anda harap faham. Okey. Okey, dalam kurikulum ni, apabila anda menyertai kurikulum, ada satu keistimewaan yang amat dicari-cari oleh para pelajar. Kan? Yang amat dicari oleh pelajar, terutama pelajar ijazah sarjana muda. Kan? Pelajar diploma pun sedang mencari-carinya. Sebab, okey, bagi pelajar yang menyertai Komando Ksatria, Brass Band dan juga SUSIS, ada keistimewaan diberikan, iaitu diberi kemudahan kolej penginapan secara percuma. Secara percuma. Kan? Okey. Maksudnya, kalau anda join ni, anda berpeluang untuk dapat kemudahan macam tu. Tapi dalam masa yang sama, anda mungkin akan mewakili UiTM lah dalam program-program di bawah UiTM. Okey. Kali ini adalah hak istimewa privilege yang dibagikan kepada tiga kawan. Itu sekali lagi ulang, Komando Ksatria, Brass Band dan juga SUSIS. Komando Ksatria, kita cuma akan buka permohonan untuk menjadi Komando Ksatria ini di pertengahan semester selepas pertandingan antar company. Di mana Komando Ksatria ni, untuk maklumat anda, terdiri daripada pelajar yang menawarkan diri, yang memohon untuk menjadi pemimpin dalam company masing-masing. Contohnya di company Ksatria Negara, dia ada company Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot. Ada 6 company. Dan setiap company ini diketuai oleh Komando Ksatria. Komando Ksatria adalah pemimpin-pemimpin dalam company. Kan? Itu di bawah Majlis Perwakilan Komando Ksatria. Okey. Dan juga kita ada company Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, BSMM, Belas Sabit Merah Malaysia, Bomber. Okey. Setiap mereka ni ada pemimpinnya sendiri yang dipanggil Komando Ksatria. Okey. Jadi tak kira anda masuk APM ke, anda masuk BSM ke, anda boleh jadi Komando Ksatria. Tapi bulan 1 nanti kita akan edarkan, bulan 1 atau bulan 2 bulan kita akan edarkan borang untuk siapa yang berminat untuk mohon menjadi Komando Ksatria. Dan seterusnya, jika terpilih, anda akan menjalani latihan selama 14 hari semasa cuti semester. Dalam Komando Ksatria ni anda akan diterapkan dengan kepimpinan, jati diri, patriotisme dan sebagainya. Sebab lepas tu anda akan menjadi pemimpin untuk pelajar-pelajar kurikulum di masa-masa akan datang. Kan? Okey. Brass Band. Brass Band ni pun penting. Sebab Brass Band ni untuk tahun ni sebenarnya pertama kali kita memperkenalkan setelah kita tutup lama Brass Band untuk ijazah sarjana muda. Selama ni diploma saja. Tahun ni kita perkenalkan Brass Band untuk ijazah sarjana muda. Sebab kita dapati keperluan pelajar Brass Band ni amat kritikal selepas PKP. Kan? Yang risau dalam Brass Band ni, janji ada minat, ada kemahuan, ada komitmen. Dan yang penting kena jiwa kental. Sebab apa? Sebab anda kadang kena bawa instrumen. Siapa suka main drum kan? Ni bukan main drum dekat dalam studio aircon kan? Ni main drum di jalan raya, di tepi jalan dan sebagainya. Kan? Di padang kawat dan sebagainya. Tapi kalau siapa yang ada jiwa muzik, amat digalakkan. Kan? Okey? Jiwa muzik yang boleh baca not muzik dan sebagainya. Tapi jangan risau, kalau anda tak boleh baca not muzik dan sebagainya pun tak ada masalah. Sebab anda akan diajar daripada zero. Daripada kosong sehingga anda tahu boleh baca not muzik. Itu Brass Band. Dan ahli Brass Band ni, dia bukan saja dapat kemudahan kolej sehingga ke Part 3, tetapi sehinggalah ke Part 5 sampai grad. Dan andai kata dia melanjut, dia sama dengan Komando Ksatria juga. Andai kata dia melanjutkan pelajaran ke ijazah sarjana muda,
dia masih boleh mohon lagi kemudahan college asalkan dia terus join dengan aktiviti komander dan juga aktiviti brassman. Okey, jadi sukses adalah untuk ijazah sarjana muda sahaja. Okey, pelajar diploma tak ada. Okey, ini satu lagi core yang menarik perhatian yang perlu anda faham. Jangan tiba-tiba nanti datang pejabat saya bising-bising kan. Viral sana, viral sini. Saya nak masuk kesatria tuan. Tapi saya kena masuk core asas pengurusan insan. Asas pembangunan insan kan. Saya malas nak cakap kan. Saya cakap slow je. Kau gagal. Kau gagal masuklah ni betul. Itu hakikatnya. Saya tak nak urai panjang-panjang. Tapi sebab anda gagal, anda masuk. Ini syarat yang ditetapkan. Bukan nak mendera, bukan nak menghina dan sebagainya. Tapi kita nak membantu. Kita nak membantu anda untuk menjadi Muslim Islam yang lebih baik. Harap anda faham tentang keadaan itu. Itu sebab semalam saya telah mengingatkan, saya mohon bantuan pada PM. Ingatkan pada pelajar semester 1. Study sikit Fardu Ain, study sikit kan. Siapa yang terlupa tu tak tahulah. Wallahualam. Saya dengar ramai gagal malam. Saya dengar ramai gagal. Saya rasa banyak kelas asas pembangunan insan kena buka tahun ni. Boleh buat satu company asas pembangunan insan. Okey, gelak-gelak juga. Itu hakikat. Okey, kita ada satu lagi program. Itu nanti akan ditalimatkan majlis ahli dengan lebih detail lah. Itu aliran plus Tafiz. Di mana pelajar-pelajar yang pernah menyertai program Tafiz kan. Jadi program Tafiz dan sebagainya. Yang ingin melanjutkan pengajian anda peringkat Tafiz ni, anda boleh menyertai program ni. Core ni. Tetapi syaratnya anda tetap kena masuk Kesatuan Negara juga. Mudah saja. Lepas tu anda boleh meneruskan sehingga ke semester 5 dan untuk mendapat anda punya penganugerahan. Okey, untuk menghabiskan anda punya bacaan Tafiz anda. Okey, program ni dibuka khas untuk pelajar-pelajar Tafiz. Apa-apa pun nanti akan berjumpalah dengan penyeras Tafiz. Besok ada taklimat Tafiz, mungkin anda akan dapat beri penjelasan yang lebih jelas. Tapi saya amat menggalakkan pelajar yang ada background Tafiz dan sebagainya join core ini. Sebab rugi apa yang anda belajar dulu jika ditinggalkan dan sebagainya. Lagi satu, kalau ramai pelajar Tafiz, alhamdulillah kampus kita tambah sejuk, redup. Itu hakikatnya. Bila. Okey, tak apa, petang-petang ni. Lepas ni kita tengok video, tengok apa kan, dengar lagu-lagu. Saya kan anda tidur apa ni. Tapi anda kena faham dulu apa saya nak cakap ni. Okey. Okey, ini program plus Tafiz. Kalau anda ada sebarang persoalan, rujuk tu Ustaz Muhammad Zaki. Tapi besok Ustaz pun akan ada taklimat sikit lagi. Okey. Tak ada masalah. Kalau anda nak tanya tentang program Tafiz ni dengan kami pun boleh. Lepas ni kami akan bagi anda barcode untuk anda masuk ke dalam grup Telegram Core Curriculum. Di mana dalam grup Telegram Core Curriculum ni anda boleh ajukan berapa banyak persoalan. Kami akan cuba menjawab, menjelaskan kepada anda kan supaya anda faham. Sebab pada 12 hari bulan minggu depan anda akan kami pecahkan kepada core-core yang ada minat. Okey. Untuk rakan-rakan kita diri daripada pelajar kategori orang kelainan baik. Jangan risau. Ada core yang bersesuaian ditawarkan untuk anda. Okey. Di mana untuk semester 1 anda akan tawarkan khusus bukan beruniform tahap 1. Maksudnya rakan-rakan yang lain kena masuk beruniform. Semua pelajar semester 1 akan masuk khusus beruniform kecuali anda saja dibenarkan untuk masuk khusus yang bukan beruniform. Siapa yang nak masuk khusus bukan beruniform, tunjukkan saya kad OKU terlebih dahulu. Seterusnya di semester 2 anda juga akan diberi masuk khusus bukan beruniform, semester 3 juga khusus bukan beruniform. Okey. Jadi pelajar OKU pun kita bagi peluang untuk anda terlibat dalam aktiviti core curriculum. Okey, keperluan untuk pelajar OKU jika anda hendak mendapat pengecualian daripada aktiviti core beruniform. Yang pertama, anda perlu menyertakan satu salinan kad OKU yang dikeluarkan oleh pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okey, yang dikeluarkan oleh JKM. Bukannya anda tulis memo sendiri, saya OKU, cop ni kan. Itu tak diterima. Yang dikeluarkan oleh JKM.
Yang kedua, satu salinan kad belajar UiTM. Itu saja. Lepas tu, datang ke, nanti kita akan berbincang pada 12 hari bulan nanti di bawah penyelaras akademik kurikulum, Cik Mushida nanti akan meneruskan plan untuk pelajar UiTM tersebut. Okey, pelaksanaan kelas kurikulum. Sebelum ni, semester lepas, kelas kurikulum dijalankan secara ODL. Lepas tu dijalankan secara hybrid, itu ODL dan face to face. Dan untuk semester ni, anda amat bertuah. Anda amat bertuah kerana kelas kurikulum akan dijalankan secara face to face. Tepukan untuk diri anda semua. Okay, maksudnya kita akan bermain dengan matahari, hujan, panas. Betul. Tak adalah berkawat dalam bilik kan. Berkawat dalam aircon kat rumah kan. Dah tak ada dah kan. Kita harap perkara ini berterusan. Maksudnya latihan secara face to face. Sebab matlamat kurikulum lebih tercapai jika dijalankan secara face to face. Okey, kehadiran pelajar ke kelas kurikulum. Okey, sekejap teknikal. Okey, kehadiran pelajar ke kelas kurikulum. Okey, kelas kurikulum wajib hadir. Tak boleh ponteng-ponteng. Kehadiran on time 5-7. Okey, 5-7. Nanti pada hari Rabu ni kami akan brief lagi bila masa-masa kelas kurikulum anda. Okey, pelajar tidak mencapai kehadiran 80% dari jumlah janji temu, setiap kursus akan diberikan peringatan secara bertulis. Senang cerita, 2 kali tak datangnya saya akan bagi anda surat amaran. 3 kali tak datang surat amaran kedua dan seterusnya terus dibawa untuk tata tertib. Tata tertib. Saya tekankan sekali lagi tata tertib. Kebiasaannya pelajar kurikulum yang dikenakan yang dihadapkan ke berbagai tata tertib confirm akan gagal kursus kurikulum tersebut. Sebab kursus kurikulum ni cuma sekali saja dalam seminggu. Kalau anda tak hadir sekali, anda dah semakin kerugian. 2 kali dapat surat, 3 kali tata tertib. Okey? Bila tata tertib, anda akan gagal kurikulum. Tapi apa-apa pun, pastikan jika tidak dapat hadir dan sebagainya, pastikan anda ada NC. Ada surat cuti yang berkaitan. Okey, kalau anda tak hadir ke kurikulum ni, atasan ada program lain ke, aktiviti lain ke, tak diterima pakai. Senang cerita tak diterima pakai. Sebab kurikulum ni sama macam akademik. Kecuali anda mendapat satu surat kebenaran khas daripada pihak pengurusan atau pihak yang berkaitan. Mungkin kami akan pertimbangkan. Okey, saya memberi penekanan kepada perkara ini sebab ramai pelajar kurikulum gagal kurikulum sebab ketidakhadiran. 95% pelajar yang gagal kurikulum disebabkan ketidakhadiran. Sebab mental, dia punya mindset dia masih fikir macam zaman sekolah, tak datang kelab persatuan. Saya ulangi sekali, kelab persatuan dengan kurikulum lain. Kurikulum ni adalah berkredit, sama macam akademik. Mindset tu kena tetapkan. Okey, dalam kurikulum ni ada juga pengecualian kredit diberikan. Mungkin ada antara anda ni yang layak untuk mendapat pengecualian kredit. Yang pertama, pelajar yang dipilih menjadi anggota Majlis Perwakilan Pelajar, MPP. Ada? Tak ada. Mustahil pelajar Pak Muan jadi MPP. Mustahil. Yang kedua, lulusan diploma UiTM yang melanjutkan pengajian ke peringkat sarjana muda dan telah lulus kurikulum di peringkat diploma. Kalau ada, memang tak perlu dah untuk ambil kurikulum. Okey, yang ketiga, kakitangan kerajaan, grade A dan B serta pegawai pendidikan, termasuk guru. Okey, telah berkhidmat tidak kurang daripada 3 tahun dalam perkhidmatan kerajaan. Kalau ada macam ni, boleh jumpa kami di klinik kurikulum atau jumpa kami pada hari Rabu ni, maklumkan tentang ni.
Nanti kami akan berikan butir-butir dan borang-borang yang perlu anda isi. Okey. Jadi anda layak untuk pengecualian kredit kurikulum. Tak payah join kurikulum. Okey, seterusnya adalah pegawai, anggota polis dan Angkatan Tentera Malaysia yang telah berkhidmat tidak kurang daripada 3 tahun. Okey, kalau ada anggota polis dan tentera yang dalam kalangan anda ni, boleh jumpa dengan kami dan kami akan beri anda pengecualian kredit. Seterusnya, pelajar kategori matang. Okey. Berumur 36 tahun ke atas, okey, semasa tarikh pendaftaran. Senior dah ni kan. Ada tu muka senior tapi tak senior pun. Ada tu senior tapi muka kanak-kanak. Tapi apa-apa pun jumpa kami. Nanti kami akan brief lebih lanjut, kalimat lebih lanjut apa keperluan yang perlu buat untuk anda dapat pengecualian kredit. Sebenarnya calon-calon lain yang anda rasa anda layak untuk dapat pengecualian kredit. Calon-calon lain. Kalau kata anda dapat pengangkat diraja, kadet remaja sekolah diraja, tak ada, tak dipakai semua. Tetap kena ambil kurikulum. Okey, pelajar tidak layak mendapat pengecualian kredit. Okey, pelajar UiTM, IPT telah gagal dan masuki semula UiTM. Sama ada mengikuti program yang sama atau berlainan. Dulu dia pernah masuk belajar UiTM, gagal, lepas tu masuk balik. Tetap kena ambil kurikulum. Sebenarnya pelajar UiTM yang tukar pengajian dari separuh masa ke 10 masa, tetap juga kena ambil kurikulum. Sebenarnya pelajar dari IPT lain selain UiTM dan College Bersekutu UiTM. Okey, tetap kena ambil kurikulum. Okey, kali 9, jadual kelas kurikulum. Rujuk informasi jadual melalui grup Telegram. Sekejap lagi saya akan share grup Telegram. Join grup tu. Kat situ anda boleh bertanya, dapat maklumat dan sebagainya. Boleh scan. Saya bagi masa anda untuk scan. Join grup ni. Sebarang pertanyaan, masalah, sila bertanya dalam grup ni. InsyaAllah kami akan cuba jawab. Tapi bertanyalah sebagai seorang pelajar universiti. Jangan tanya sebagai seorang pelajar sekolah tadika kan. Soalan-soalan pelajar universiti. Boleh scan? Okey. Nanti siapa yang tak boleh, nanti kawan-kawan tolong sharekan dan sebagainya. Di kelas-kelas lain boleh share? Kita suara? Tak dengar. Okey, dengar dah. Ini penting ni sebab kalau ada sebarang persoalan, pertanyaan, sila tanya. Nanti anda salah pilih kurikulum, nanti saya tak boleh nak tolong dah. Sebab kamu ada 2,000 lebih. Kalau saya layan seorang, tak terlayan ini. Okey, semua dah scan. Okey, ini penting ni. Paling penting. Kalau anda gagal hadir, saya tak boleh nak tolong anda. Pendaftaran kursus kurikulum, pelajar diploma dan ijazah sarjana muda. Mohon perhatian, pendaftaran bagi pelajar ijazah sarjana muda adalah pada hari Ahad, 1 Oktober 2023 dan pelajar diploma adalah pada hari Rabu, 4 Oktober 2023. Pertama kali anda kena pergi solat asar berjemaah dulu. Pergi semayang dulu. Ingatan mesra dari saya. Semayanglah solat asar berjemaah di pusat Islam. Kalau tak muat siswi, di surau yang berkaitan. Ataupun kalau tak ada, bilik lah untuk siswi. Sebab saya tak nak nanti masa kelas kurikulum berjalan, saya nak pergi semayang dan sebagainya. Dia akan sedikit sebanyak mengganggu. Jadi tunaikan perkara yang wajib terlebih dahulu. Seterusnya, anda akan berkumpul di Padang Kawat. InsyaAllah Komander Kesatria akan arrange anda. Akan aturkan anda untuk bergerakkan ke Padang Kawat. Dan perlu saya ingatkan, Komander Kesatria dilantik sebagai pembantu jurulatih kurikulum. Mereka adalah pembantu jurulatih kurikulum. Mereka punya bidang kuasa sama semacam jurulatih. Okey. Seterusnya pendaftaran kursus kurikulum akan dibuat di Padang Kawat. Kita harap cuaca baik pada hari tersebut. Kalau cuaca tak baik, kita akan postpone malam pula. Padang Kawat tu terang benderang waktu malam, jangan risau. Kita boleh buat ramai golongan malam. Tapi ingat, pada tarikh ini anda kena hadir. Sebab kalau anda tak hadir, anda tak boleh pergilah ke kor yang anda berminat. Seperti saya bayangkan anda tadi, kami akan panggil siapa berminat untuk masuk Kesatria Kembara. Biasanya Kesatria Kembara berlari-lari, ramai yang pergi. Siapa berminat masuk kor APM sebelah kiri saya. Berlari-lari masuk kor APM, berebut-rebut.
siapa berminat untuk masuk ke bomber, lagi ramai, lagi penuh bomber kan. Itu senario dia yang saya bayangkan untuk bayangan anda kan. Okey, dan ingat ada certain core, 2 core yang kami akan buat pemilihan secara fizikal. Itu kesihatan kebara dan juga brass band kan, brass band. Okey, nampak depan kan, faham jangan tertinggal, jangan termiss. Pelajar ijazah sarjana muda dan diploma, 2,000 orang akan berkumpul di padang kawat ini. Jadi 2 jam tu kita akan gunakan sepenuhnya untuk pendaftaran anda nanti. Okey. Untuk permulaan, ini adalah pakaian yang anda perlu pakai untuk core curriculum anda. Okey. Nanti setiap company nanti dia akan ada t-shirt masing-masing. Okey, ini untuk permulaan anda kena pakai t-shirt putih. Sebab curriculum uniform dia perlu seragam. Jadi cara yang paling mudah adalah t-shirt berwarna putih. Dan selepas daripada ini anda akan digalakkan, okey, saya menggalakkan anda beli t-shirt company masing-masing. Kan? Kalau tak nak beli t-shirt company tak ada masalah. Tak ada masalah. Pakai t-shirt warna putih. Kan? Itu saja. Tapi kalau nak cantik, comel kan, bawa balik kampung kan. Tengok kawan kampung, saya kesatria kebara. Ganas kan? Ganas kan? Saya siswa bomber bantuan. Ganas ni. UiTM Jangan Johor. Ganas ni. Contoh dia kan. Tapi kalau tak nak beli t-shirt pun tak apa. Gunalah t-shirt berwarna putih. Okey. Okey, jika ada sebarang pertanyaan, persoalan, selain daripada anda boleh utarakan dalam grup Telegram tadi, anda juga boleh rujuk kepada nombor telefon yang saya berikan di hadapan. Kalau siapa nak ambil gambar, boleh ambil gambar dan sebagainya. Dan kalau ada masalah yang tak boleh diselesaikan, terutama nanti, siapa nanti yang terus terang saya kata yang gagal diterima masuk kursus nanti, anda terpaksa mencari kami untuk kami daftarkan ke core yang lain. Kan? Kalau anda tangguhkan core anda, berlaku keadaan ada pelajar yang dia dah gagal, dia tak nak ambil core, sampai Pak Sik nak grad nanti, dia tak boleh ditauliah, dia tak boleh mendapat ijazah sarjana muda dia. Sebabnya core dia tak habis. Jadi ketika dia dah Part 7 nanti, kawan dia sibuk pergi ambil ijazah, convocation, dia masih lagi di padang kawat. Kan? Menghabiskan baki core curriculum. Okey? Jangan main-main, berlaku keadaan macam tu. Nampak perkara ni remeh-temeh tapi berlaku. Dan kita harus elakkan perkara-perkara macam tu lah. Okey, cepat masuk dulu. Okey, saya curi sikit masa pada anda untuk melayangkan sedikit video daripada core curriculum. Saya nak anda faham betul-betul. Pilih core yang betul.
pressure. Nowhere to run, nowhere to hide, pain is pleasure. I hear the wolves calling my name, no surrender. Here only the strong survive. Don't need a sign, nothing divine's gonna save me. I'm a machine, building a dream is what shaped me. Breaking the door, waging a war, no escaping. Watch me as I touch the sky. The blood I taste is the price I pay. All my scars will fade. The monsters in my head will become the prey. I'm a fire, cutthroat, I'm a winner. Stone cold, my heart is a trigger. I'm a fire, one shot, heavy hitter. Can't stop, I'm a natural killer. I'm a fire. I'm a fire. I am a lion, fear is a lamb to the slaughter. Cutting, I bleed, I don't retreat, I ain't a martyr. Killing the dark, I am the light, growing stronger. Watch me as I come alive. The blood I taste is the price I pay. Every blow I take, nothing ever hurts when you feel no pain. I'm a fire, cutthroat, I'm a winner. Stone cold, my heart is a trigger. I'm a fire, one shot, heavy hitter. Can't stop, I'm a natural killer. I'm a fire. I'm a fire. They say the world's gonna forsake me. The poison in my ears won't shake.
Still hard impacts, past painful scars. In fact, I blast tasteful bars and pass. I back up my actions, fact, don't ask, grab reactions. Jacked attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise. Now I'm not the one confused, call the shots and they produce. I ain't lost, I'm finally loose. Pick a new silver excuse, I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a piece now, y'all can rest in peace now. You're dead to me, so peace out. Remember, you're just freaked out. Get ready for defeat now, I'm gonna make you bleed out. Listen on repeat now and weed out all the weak now. Get up and make a change, don't remember yesterday. If you got something to say, speak your mind before your name, huh? I keep on moving forward, always getting closer. I march until it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. I march until it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. Till it's over, I'm just like a soldier. I keep on moving forward, always getting closer. Inside me, son of a god, I'm like a titan that's rising on just you watch. I'm stepping into fate, there is no time to waste. I've got that lightning inside me, this is how legends are made. Are made. I'm cranking up on the throttle, victory is mine. Show you the harder the battle, harder I fight. I've come too far to quit, step back, I'm going in. I'm cranking up on the throttle, this is how legends are made. Like iron from the fire, getting stronger. This is how legends are made. Above it all, untouchable, a new animal. This is how legends are made. Legends are made.
let's fight with a vengeance. Chained up for eternity, getting so tired of the waiting. Time to bust out of these cages. You're not gonna see this coming. You're not gonna see this coming. It'll be too late when we hit the ground. Let's tear it down so we can rise up. Let's tear it down so we can rise up. Let's tear it down so we can rise up. Let's tear it down so we can rise up. Let's tear it down. Savages showing no mercy. This is a game of survival. Might be dead on arrival. Privilege is not for the weak. When the walls start caving, it'll be ours for the taking. You're not gonna see this coming. You're not gonna see this coming. It'll be too late when you hear the sound. Let's tear it down so we can rise up. Let's tear it down so we can rise up. Let's tear it down so we can rise up. Let's tear it down so we can rise up. I've got that lightning inside me, son of a god. I'm like a titan that's rising, oh just you watch. I'm stepping into fate, there is no time to waste. This is how legends are made. Knock me down, all the demons creeping in, oh. Another round, trading shots with my ego. Running can't tell me now. Your chains only drag me down. I've battled hard with the face in the mirror. Every scar makes me dig down deeper. Push it till there's nothing more, 'cause I'm stronger than I was before. Tinggi, berlembagaan, dan undang-undang.
Okay, saya bersyukurkan masa untuk mempromosikan lagi kor-kor yang terdapat di dalam kurikulum untuk semester 1. Dan saya harap selepas ni, jika ada sebarang permasalahan, okey, sila ajukannya di grup Telegram kurikulum yang kami bagi kepada anda tadi. Okey, jangan bertanya kawan, bertanya dengan kami. Kadang-kadang bertanya kawan pun tak tahu. Dia pun main agak-agak nyekut, susah je. Jadi, insyaAllah akan datang saya akan minta pihak HCP tambah lagi masa untuk kurikulum. Sebab memang tak cukup sebenarnya untuk saya promosikan semua 12 kurikulum. Suksi saya terlepas satu. Okey, itu saja daripada unit kurikulum. Okey, ingat sembahyang asar dulu, lepas tu baru anda akan dibawa ke padang kawan. Okey, sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Selari dengan pembangunan UiTM di seluruh negara, kini terdapat sebanyak 38 buah rangkaian perpustakaan UiTM di seluruh Malaysia berfokuskan kepada teras utama penyampaian perkhidmatan bagi memenuhi keperluan warga universiti. Dasar perpustakaan UiTM adalah untuk memenuhi teras UiTM bagi mencapai hala tuju strategik universiti. Perpustakaan UiTM telah melalui 5 fasa pelan transformasi. Penekanan kepada aspek memperkasa perkhidmatan selari dengan kemajuan teknologi dan hala tuju pendidikan negara. Dalam memastikan misi tercapai, maka pembangunan dan penyampaian perkhidmatan perpustakaan UiTM adalah berteraskan kepada dasar dan piawaian antarabangsa iaitu British Standard Institute dan Association of College and Research Libraries. Melalui pelan transformasi, inisiatif perkhidmatan digital telah berjaya dilaksanakan di perpustakaan UiTM meliputi Web-Based Integrated Library System (WILS) menggunakan teknologi web-based serta mempunyai pangkalan data secara berpusat di UiTM Shah Alam. Sistem WILS ini telah diseragamkan diguna pakai di seluruh 38 buah perpustakaan UiTM. Transformasi ini telah berjaya membantu pengurusan perpustakaan meningkatkan tahap kecekapan proses kerja mengikut modul di dalam sistem WILS. MyKM Portal adalah perkhidmatan yang disediakan mengikut konsep personalization. Pengguna boleh mendapat maklumat secara terus tentang bahan rujukan mengikut bidang masing-masing. Bahan-bahan rujukan ini telah diintegrasikan dengan beberapa sistem di perpustakaan bagi memastikan senarai maklumat yang dipaparkan adalah secara berpusat. Peningkatan kebergantungan pengguna terhadap penggunaan telefon mudah alih memberi perubahan besar di dalam penyampaian perkhidmatan digital perpustakaan. Inisiatif aplikasi mobile apps PITA berkonsepkan mobiliti kepada pengguna secara langsung telah diwujudkan. Aplikasi ini boleh dimuat turun melalui peranti iOS dan Android. Bagi memastikan perpustakaan sentiasa seiring dengan perubahan teknologi masa kini serta memenuhi hala tuju ke arah persekitaran tanpa tunai di dalam universiti, maka pelaksanaan pembayaran tanpa tunai di kaunter perpustakaan telah berjaya dilaksanakan melalui pilihan aplikasi BOOS dan penggunaan mesin terminal debit dan kredit. Plantation and Agro Local Content Hub merupakan pangkalan data yang dibangunkan untuk mengumpul, memelihara serta menjadi rujukan penting mengenai koleksi kandungan tempatan dalam bidang perladangan dan agroteknologi di Malaysia.
Pembangunan kandungan bahan tempatan ini merangkumi 7 bidang utama di dalam industri pertanian. Perubahan dalam penggunaan bahan teknologi menjadikan penyampaian perkhidmatan perpustakaan semakin keterhadapan. Lantaran itu, MOOCs merupakan kaedah baharu bagi pembelajaran atas talian yang boleh diakses oleh setiap orang di seluruh pelosok dunia dengan percuma. MOOCs at PITA telah dibangunkan sebanyak 5 modul dengan pengisian kandungannya yang lebih mudah dan menarik. Pengurusan kelas kemahiran maklumat kepada pengguna perpustakaan telah diuruskan dengan cekap dan berkesan. Melalui inisiatif sistem EKKM, kini pengguna perpustakaan boleh membuat tempahan kelas kemahiran maklumat serta urusan pendaftaran semasa kehadiran ke kelas kemahiran maklumat secara atas talian. Bagi memastikan tahap penyampaian perkhidmatan perpustakaan lebih dinamik, maka sistem rujukan dan pertanyaan pelanggan ditambah baik melalui penggunaan live chat with librarian. Sistem yang dihasilkan ini telah dapat meningkatkan tahap penyampaian antara perpustakaan dengan lebih mudah dan cepat kepada pengguna. PITA telah menggunakan pendekatan baharu dalam mengukur tahap kepuasan pelanggan dengan melaksanakan sistem penarafan atau rating di kaunter perkhidmatan perpustakaan. Sistem ini telah diseragamkan di seluruh perpustakaan UiTM. Pengurusan data strategik perpustakaan amat diperlukan dalam mengatur perancangan organisasi bagi melakukan pembaharuan dan menjadi ejen penting bagi membantu proses pembuatan keputusan oleh pihak pengurusan. Oleh itu, Executive Information System telah digunakan oleh perpustakaan sebagai medium melihat data-data strategik ini meliputi 38 buah perpustakaan. Bagi meningkatkan tahap capaian perkhidmatan perpustakaan secara maya, PITA telah membangunkan 17 buah video yang boleh dilayari melalui YouTube pada setiap masa walau di mana mereka berada. Update Set PITA merupakan inisiatif untuk membuat hebahan kepada pengguna mengenai jurnal artikel terkini yang berimpak tinggi dari Scopus dan Web of Science serta koleksi terkini di perpustakaan. Hebahan maklumat bahan rujukan terkini disalurkan kepada pengguna melalui platform WhatsApp kepada seluruh fakulti di UiTM. PITA telah mengambil langkah untuk memanfaatkan teknologi yang semakin pesat dengan membangunkan inisiatif penggunaan QR Code untuk hebahan maklumat bahan rujukan. Penggunaan mobile device yang semakin meluas serta aplikasi QR Code Reader yang boleh didapati secara percuma membolehkan QR Code ini digunakan dengan lebih mudah dan meluas di perpustakaan. Sistem RDMS digunakan untuk mengurus proses sewaktu pelanggan berurusan dengan pustakawan di meja konsultasi perpustakaan. Sistem ini membantu pengurusan PITA mengetahui dengan cepat antaranya kategori dan jenis soalan yang dikemukakan oleh pengguna serta jumlah rujukan. PITA menyediakan perkhidmatan mengakses kertas soalan peperiksaan UiTM secara atas talian yang meliputi seluruh fakulti di UiTM. Sistem ini boleh diakses oleh seluruh warga UiTM dan pelajar di kolej-kolej bersekutu. Rekod universiti merupakan aset penting yang perlu diurus dengan sistematik. Bagi memastikan pengandalian urusan rekod universiti diurus dengan baik,
maka sistem arsip universiti telah dibangunkan untuk menyimpan bahan seperti penerbitan, dokumen, koleksi dan audio. Repository Khazanah Melayu dibangunkan secara berpusat sebagai sumber rujukan dan penyelidikan tentang kajian budaya dan institusi Melayu. Repository ini merupakan gerbang utama pengumpulan hasil penulisan, penyelidikan, penerbitan, dokumentari dan lain-lain bentuk media cetakan dan penerbitan dari badan-badan kerajaan, NGO dan orang perseorangan sama ada dari dalam atau luar negara. Bagi memastikan koleksi digital bahan harta intelek UiTM disimpan secara sistematik, maka UiTM Institutional Repository dibangunkan bagi memastikan bahan-bahan harta intelek dapat diakses dan dirujuk. PITA juga menyediakan platform untuk pengguna perpustakaan memuat naik sendiri dokumen masing-masing ke dalam public repository. Perkongsian pengetahuan ini dapat membantu warga universiti dan masyarakat sentiasa berkongsi pengetahuan. Hasil inovasi dan kreativiti staf perpustakaan UiTM telah berjaya menyumbang 2 pingat gangsa di International Exhibition of Invention, New Technique and Product, Geneva, Switzerland tahun 2008 dan 2009 melalui projek KIK Caster Wheel dan My Flexi Locker. PITA telah berjaya menyumbang sebanyak 1 pingat perak iaitu di International Convention on Quality Concept Circles di Hyderabad, India pada tahun 2010 dengan projek Self-Charging Machine. Untuk pencapaian tertinggi di peringkat antarabangsa iaitu pingat emas, PITA telah berjaya menyumbang sebanyak 5 emas iaitu Seoul International Invention Fair 2008, Korea Selatan melalui projek Computer Lab Information System, British Invention Show 2009 di London, United Kingdom melalui projek Self-Charging Machine, International Convention on Quality Concept Circles 2012 di Kuala Lumpur Convention Centre melalui projek Sistem Kertas Soalan Peperiksaan, International Convention on Quality Concept Circles 2017 di Okada, Manila, Filipina melalui Reference Desk Management System, International Quality and Productivity Convention 2018 di Batam, Indonesia melalui projek Live Chat with Librarian. Revolusi Industri 4.0 yang rancak berlaku di seluruh dunia memerlukan perpustakaan bertindak pantas seiring dengan pembangunan pesat dalam produk berteknologi dan sistem automasi lebih pintar. PITA, Library for All.
Assalamualaikum dan selamat datang ke Perpustakaan Tun Dr. Ismail UiTM Cawangan Johor. Pelajar dan kaki tangan dialu-alukan ke perpustakaan. Jadi, hari ini saya akan bawa anda melawat PTDI. Bilik bacaan kami dilengkapi dengan soket elektrik dan akses internet tanpa wayar bagi kemudahan pengguna. Jadi, jangan ragu-ragu untuk menggunakan bilik bacaan kami. Para pelajar boleh menggunakan digital ID di mobile apps untuk memasuki perpustakaan. Pelajar perlu menghalakan telefon bimbit ke arah barrier gate dengan jarak sekitar 8 hingga 10 cm dengan kadar brightness 80%. Untuk mendapatkan akses kepada OPEC, pelajar perlu log masuk menggunakan ID pelajar dan nombor IC. Pencarian bahan di rak, bahan bacaan yang ingin dipinjam boleh dicari di rak bahan dan dibawa ke kaunter untuk proses pinjaman. Ini adalah kaunter utama kami di mana anda boleh berjumpa kaki tangan yang mesra dan berpengetahuan yang boleh membantu anda. Di sini juga anda boleh bertanya soalan mengenai proses pinjaman dan pemulangan buku, denda lewat pulang buku dan sebagainya. Di tingkat 2 PTDI 1, di sinilah tempat di mana anda boleh membuat pencarian bahan penyelidikan. Koleksi bahan penyelidikan ini terdiri daripada projek pelajar, tesis, harta intelek dan proposal. Ruang majalah. Sekiranya anda ingin membaca majalah, anda boleh datang ke sudut ini. Terdapat banyak majalah menarik yang boleh anda baca di sini. Di tingkat 2 juga, terdapat kaunter IT yang boleh anda gunakan untuk mencari maklumat. Banyak sumber perpustakaan kini tersedia secara elektronik dan boleh diakses melalui web. Dengan menggunakan portal perpustakaan kami, anda boleh mendapatkan maklumat yang anda inginkan pada bila-bila masa sahaja. Selain itu, terdapat juga mesin scanner dan mesin photostat untuk kegunaan pengguna. Di sini juga kami mempunyai bilik pasca siswaza yang mana bilik ini digunakan oleh pelajar master untuk membuat penyelidikan. PTDI juga menyediakan bilik perbincangan di mana anda boleh menggunakan bilik ini untuk melakukan perbincangan berkumpulan ataupun mesyuarat. Bilik CGI CIMB Trading Room, bilik ini digunakan sebagai pusat simulasi saham dan pelaburan. Sekiranya anda ingin menggunakan bilik ini, sila hubungi staf perpustakaan untuk membuat tempahan. Ruang santai di PTDI 2 merupakan tempat di mana pelajar boleh berinteraksi dan berhubung. PTDI juga terdapat mini studio yang digunakan sebagai tempat untuk aktiviti seperti live at PTDI. Seterusnya, saya akan menerangkan lebih lanjut berkenaan perkhidmatan perpustakaan. Untuk makluman semua, berikut adalah kelayakan pinjaman bahan mengikut kategori pengguna. Bagi pelajar sijil atau pra, jumlah kelayakan pinjaman adalah 10 buah buku. Pelajar diploma dan ijazah 20 buah buku dan tempoh pinjaman adalah sehingga 14 hari. Manakala bagi pelajar sarjana, kelayakan pinjaman adalah sebanyak 40 buah buku dan bagi pelajar PhD pula adalah sebanyak 60 buah buku. Tempoh pinjaman adalah selama 28 hari. Pengguna perpustakaan sekalian, denda lewat sebanyak 20 sen sehari akan dikenakan sekiranya pengguna lewat membuat pemulangan buku. Pengguna boleh membuat pembaharuan bahan secara online di OPEC sebanyak 2 kali. Sekiranya buku yang dipinjam hilang, caj akan dikenakan bagi harga buku bersama wang proses bernilai RM20 bagi setiap naskah. Adalah diingatkan, semakan keputusan peperiksaan akan disekat dan penahanan daripada mengambil transkrip serta menghadiri convocation UiTM akan dikenakan. Sekiranya, pengguna mempunyai sebarang tunggakan bayaran denda atau lewat pemulangan buku.
Bagi menyokong objektif UiTM dalam memacu agenda e-pembayaran nasional dengan melaksanakan kaedah pembayaran secara tanpa tunai, Perpustakaan menyediakan kaedah pembayaran perkhidmatan perpustakaan melalui QRP dan online banking di MyKM Portal. Pengguna perpustakaan sekalian, kami juga menyediakan perkhidmatan menghantar buku ke depan pintu kolej dan pejabat anda yang dinamakan Book Delivery Services. Ianya terbuka kepada semua kaki tangan dan pelajar UiTM Segamat Johor, tertakluk kepada kelayakan pinjaman. Pengguna boleh membuat pencarian buku dalam OPEC untuk mendapatkan maklumat bahan dan mengisi borang permohonan melalui logo QR Code yang disediakan. Kami juga menyediakan perkhidmatan pinjaman antara perpustakaan sekiranya bahan yang ingin dipinjam tiada dalam koleksi perpustakaan. Namun, pengguna perlu mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh perpustakaan. Seterusnya berikut adalah merupakan tata cara mengakses laman web PTDI Johor bagi menggunakan perkhidmatan perpustakaan digital UiTM Johor melalui My Knowledge Management Portal MyKM. MyKM adalah merupakan portal yang menyediakan perkhidmatan carian maklumat lengkap, pengkategorian dan maklumat secara personalisation. Pengguna boleh mengakses pelbagai koleksi mengikut bidang pengajian. Sila klik pautan MyKM di laman web PTDI. Kami juga menyediakan perkhidmatan kelas kemahiran maklumat mengikut modul-modul yang ditetapkan. Sila layari laman web perpustakaan di johor.library.uitm.edu.my dan follow kami di Facebook, TikTok, Instagram, Twitter dan Telegram PTDI Johor. Untuk pertanyaan lebih lanjut, sila hubungi kami di Chat with Librarian dan telefon di talian 0793520076 atau 2790. Terima kasih. Jom ke PTDI. Berikut merupakan pegawai di perpustakaan. Jangan lupa ikuti kami di sosial media dan laman web rasmi PTDI.
You can start bring your own content.